Okey, dia nampak pucat dah ni. Bisa. Dia nampak pucat kan? Boleh dah. Dia pun tahu saya tak boleh merah. Dia kata Ustaz tak akan merah pula. Macam mayat pun dah. Pelik tu. Nak apa? Nek dia kecil dah nek. Kecil. Itulah. Nasib baik ada satu. Lepas tu bawa balik rumah. Sekejap nah. Okey. Dah macam tak sihat pula dah. Cari hak yang pucat. Serupa tak sihat. Tak sihat pun tak apalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilma wa rizqna fahma ya Allah ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu, iman dan amal kami. Hubungkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dalam segala urusan hidup kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah kita mulakan. Alhamdulillah, waalaikumsalam semua yang ada di page juga, di TikTok juga ya. Okey, kita mulakan bacaan Al-Quran hari ini, muka surat 200. Muka surat 200, semua buka muka surat 200 dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين صدق الله العظيم. Okay, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selesai membaca Al-Quran, satu muka surat. Page berapa? Page berapa ni? Kalau Quran dah habis dah. Page 200 tadi ni. Okey. Assalamualaikum semua. Abah-abah. Ada orang baru ke? Mana? Oh, orang baru. Macam mana tengok aja. Oh, ada lah tu kot. Memang pernah tengok. Oh, di mana? Di Mekah. Oh, tahun bila? Oh, patut macam pernah tengok, cuma tak ingat. Kita ni Mekah tiap-tiap tahun. Dulu ni tak tahu mana tahun. Alhamdulillah. Duduk di mana tak? Ha? Oh, masa jagung emas lah. Masya Allah, modoh. Oh, ya ke? Oh, lama jagung emas ni tahun 2000. Amir lah ni, Amir dah masuk universiti kan, 22. Dia masa tu 10 tahun kot. Lama dah. Amir kecil. Amir dengan saya duduk kata dua beradik. Dua-dua cabi. Lepas tak kata dua beranak, lepas dua beradik. Pasal saya pergi dengan mak ayah. Jadi bila mak ayah tak turun, dia tanya, apa ni, mak ayah mana? Apa tu? Yang Amir tu bertanya kak lah. Dia kata kak lah, masa dua-dua mak kan. Tak apa, Alhamdulillah. Okey, Alhamdulillah. Ada lagi tak? Belakang tu bukan seorang lagi orang baru. Sekta orang baru. 3 minggu. Saya silap lah. Oh, tak nampak. Okey, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dalam kelas Fardhu Ain hari ini. Rus, mai selalu nah. Alhamdulillah.
dalam ilmu fardu ain. Dan hari ini adalah bab fiqh, ya, fiqh munakahat. Antum, kita ni kalau yang mana berapa orang yang tak kahwin lah, tanya berapa kahwin macam ramah pula dua angkat tangan. Siapa yang tak kahwin? Angkat tangan Ustaz, yang tak kahwin lah, yang tak berkahwin. Apa berkat pasti kakak? 1, 2, 3. Siapa yang tak berkahwin tu? Oh, memang tak kahwin kah? Suami meninggal kan macam mana? Tak kahwin. Siapa buat bulu kuning saya hari tu ni? Oh, sedap gulai dia. Alhamdulillah, sedap sangat gulai dia. Alhamdulillah. Okey. Bagi orang yang berkahwin, secara tidak langsung dia ni terikat dengan undang-undang keluarga Islam. Kita mungkin tak ambil tahu ni. Kita terikat dengan undang-undang keluarga Islam. Cuma kalau tak ada masalah tak apa. Tapi kalau masalah nak bercerai ke, nak apa ke, maka di situ mulalah perlu kepada pengetahuan undang-undang keluarga Islam, ya. Jadi kita sekarang ni fiqh munakahat. Musa kata saya Ustazah. Ada lagi yang mengaku kat situ pun tak berkahwin. Saya tak kahwin. Siapa lagi tu? Nur K. Yusuf Khairani tak kahwin. Okey, alhamdulillah, tak apa. Depa kata seronok belajar face to face dengan Ustazah. Jadi alhamdulillah, bila kita terikat dengan undang-undang keluarga Islam, maka kita kena faham dan kena tahulah sikit sebanyak tentang undang-undang keluarga Islam. Okey? Jadi kalau kita cerita bab fasakh ni, tak habis lagi fasakh ni. Fasakh ni antara salah satulah cara selain pada bercerai. Bercerai ni memang hak pada suami saja. Suami saja yang boleh jatuhkan talak, ya. Tetapi sekiranya suami enggan, tidak mahu menjatuhkan talak, maka kita boleh memohon di mahkamah untuk fasahkan perkahwinan tersebut, iaitu dengan cara membubarkan perkahwinan tersebutlah dengan kuasa hakim. Bukan kuasa suami tapi kuasa hakim. Dengan kuasa hakim. Siapa yang pernah melalui proses fasakh ni? Fasakh ni bukan dia lah, mungkin keluarga dia ke, kawan-kawan dia ke. Siapa yang tak ada siapa pun? Tak ada banyak orang sangat cerita lah apa noh. Semua rumah tangga bahagia. Alhamdulillah. Amin amin. Kalau orang adik-beradik ke kawan pun tak pernah noh. Jadi macam tak banyak sangat lah pengetahuan tentang fasakh ni kan. Okey, siapa lagi kat situ ada tak? Saya Ustazah. Apa tu? Saya apa? Saya yang kisah tak kahwin tadi ke, ataupun saya pernah melalui fasakh ke? Okey, jadi fasakh ni bukan senang. Fasakh ni bukan senang. Dia bila sangkut kepada mahkamah ni, dia mengambil masa lama lah. Lama lah. Paling cepat pun 3 tahun lah. Dia tak boleh dandan. 3 tahun. Lama. Kalau bukan 3 tahun. Bulan lah, makan bulan. Paling lama. Kalau lama tu 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau cepat tu mungkin 6 bulan ke, macam tu lah, 7 bulan ke. Tapi perlu kepada, kalau nak cepat tu perlu pada satu benda yang paling orang kata kalau bukti yang paling kukuh lah, 100% lah, cepatlah berlaku proses tu bila ada pengakuan daripada pihak suami. Biasanya bila isteri kebanyakan isteri lah minta fasakh, takkan bawa laki-laki minta fasakh, sebab laki-laki dia boleh jatuh talak. Dia boleh jatuh talak. Masalahnya perempuan lah, pasal dia minta tapi laki tak bagi. Antaranya 3 bulan tak bagi nafkah. Ada orang main dekat mahkamah mohon nak fasakh. Dia kata saya dah 2 tahun tak dapat nafkah. Lama sangat tu, 2 tahun tu. Sebab tu kita kena belajar juga, ya. Mungkin bukan berlaku pada kita, takut berlaku pada anak-anak kita dan sebagainya. Kita kena ada pengetahuan juga, ya. Kalau lebih daripada 3 bulan suami tak bagi nafkah, maka boleh dah tu nak tuntut fasakh tu. Tak balik rumah, suami setahun lebih dah dipenjarakan, isteri dah tak tahan dah, tak mau duduk, suami curang, suami ada perempuan jahat yang berkawan dengan perempuan jahat, kita panggil perempuan jahat lah. Bila dia berkawan dengan perempuan dan berzina dan sebagainya, jadi isteri boleh tuntut fasakh. Tapi itulah masalah sekarang ni, ramai orang dia suka memaparkan hal-hal keluarga di dalam media sosial, ya. Isteri bagi, saat lagi esok suami kata, saat lagi mak pula bagi kenyataan.
ini menjatuhkan aib ya. Menjatuhkan aib ni mahkamah pun kalau boleh nak elak juga. Kalau kita ada beberapa sebab untuk fasakh, contohnya dia tak bagi nafkah dan satu lagi dia curang. Hakim ataupun peguam mereka lebih suka memilih yang nafkah. Kok mana pun ke akhirnya nak bercerai saja. Betul tak? Tak payah, jangan sampai buka habis cerita tentang dalam katil, dalam bilik, dalam hotel, dalam katil. Atas katil. Atas katil, dalam bilik, semua kan, semua nak cerita. Semua nak cerita. Dia kalau ada beberapa sebab untuk fasakh tu, pilih satu yang tak jatuh aib suami tadi, tak bagi nafkah. Lagi senang. Semua orang ada salah. Isteri mesti ada salah. Tak ada manusia yang tak ada salah. Manusia yang tak ada salah Nabi Muhammad saja. Mesti ada bahagian isteri, mesti ada bahagian suami. Tapi akhirnya keputusan dia hanyalah untuk berpisah saja. Jadi tak payah kita nak, saya ni tahu, saya ada video ni, suami saya berzina dengan perempuan sekian-sekian ni, saya ada. Tambah sekarang ni lagi lah, buka pula dekat media sosial ya. Buka pula, orang lain baca pula, menambah lagi dosa-dosa, orang lain pula komen-komen. Saya kadang-kadang, saya tak tahulah, ini pandangan saya lah, bukan pandangan orang lain lah. Kalau setengah asatizah tu dia bila ada satu-satu isu, contohnya isu-isu yang tidak kena pada seseorang, nampak mungkin memaparkan maksiat depan mata ke semua, asatizah suka buat satu status balik macam nasihatkan apa ni selebriti tu ke ataupun apa-apa ke, untuk bagi tahu ini hukumnya haram ya, ini apa semua. Pada saya tak perlu, walaupun dia buat secara besar berdepan dengan orang ramai, kita tak perlu pula pergi duk hamak pula ni apa semua pandangan kita tak elok. Tahu tak apa dia? Dia akan undang orang bawah semua duk umpat dia. Duk umpat si selebriti tu. Sebab benda tu tak selesai juga. Bila dia hamak kata benda tu salah, dia nak hamak kata okey benda ni salah, benda ni maksiat, benda ni tak boleh patutnya dipaparkan. Okeylah, betul lah dia cakap, dia nak cakap depan public. Tapi sebenarnya bila status tu sudah dipaparkan, maka ada negatif. Dia ni memang macam tu. Dia ni memang macam tu. Dia ni memang macam tu. Dulu tak macam tu, sekarang dah macam ni. Dah mengundang umpatan, mengundang dosa, mengaibkan pula. Pada saya boleh je buat secara peribadi, boleh teks dia ke ataupun berjumpa dan bertemu ya. Benda tu tak selesai masalah, sebenarnya menambah lagi lumpur menambah lagi kekotoran dan najis pada benda dah najis dah. Jadi itu pandangan saya lah. Jadi sepatutnya kita sebagai asatizah tak perlu kot untuk kita komen satu-satu perbuatan tak elok orang lain tu dengan cara guna media sosial. Pada saya lah, boleh kalau cakap macam ni secara umum, tidak menyentuh siapa-siapa secara umum ya. Okey, bab fasakh tadi ya. Proses fasakh ni memang sangat rumit antum, tapi boleh dengan syarat ada pengakuan daripada hak suami. Dia pun kata ya, saya memang tak bagi nafkah sebab saya tak bekerja. Memang lama dah, setahun dah saya tak bagi nafkah. Bila dia cakap macam tu, memang kes ni cepat. Tapi dia boleh tak mengaku tu. Kalau dia tak mengaku, maka yang paling penting adalah saksi lah kepada kes tu. Sebab tu kita kalau ada masalah rumah tangga, please cerita juga dekat seseorang untuk dia dijadikan saksi sebagai saksi di mahkamah. Cerita juga seorang yang kita boleh yang percaya ya. Bukan cerita semua, cerita dia ni memang kena pukul. Ada setengah perempuan kan, dia bila dia kena pukul, dia kena tendang, dia kena kes ni banyak sangatlah. Sampai peringkat lebam-lebam, bila orang tanya dia mak jatuh bilik air, dia tak mau buka aib suami dia. So dia simpan. At least dia ada mak dia ke, kakak dia ke, mak mentua ke. Mak mentua tak tahu kalau mak mentua baik mungkin dia boleh dengar. Kalau mak mentua memang selalunya dia tak mau dengar lah. Dia sebab dia akan side pada anak dia kan. Kakak dia ke, sebagai orang yang boleh dipanggil oleh mahkamah sebagai saksi. Tapi saksi ni yang paling kuatnya laki-laki lah. Kalau perempuan tu kena 2 perempuan 1 laki-laki. Jadi kena ada saksi lah, bapak dia ke siapa ke, kena ada saksi lah. Tapi ada kes yang saksi tak mau pergi. Ada juga saksi kata saya tak mau terlibat lah, hampa punya masalah rumah tangga hampa, kami tak mau ambil kacau lah. Kes macam tu susah lagi lah fasakh untuk selesai. Suami tak mau mengaku, panggil saksi pula tak ada. Ada saksi tapi saksi pula tak mau pergi mahkamah. Maka boleh tuntut filekan sepina, iaitu boleh kita mahkamah boleh paksa orang tu turun ke mahkamah untuk bagi saksi sepina ni pula dia macam paksa.
Kalau paksa ni biasanya dia pergi cakap tak betul lah. Sebab dia dah tak suka, dia tak mau. Tu jadi masalah tu. Okay. Inilah kes fasah yang susah ni, yang menjadi sukar dan berpanjangan. Baru-baru ni kes COVID lagi lama lah. Sepatutnya off comment, jadi tiada orang boleh komen. Ya, boleh lah off comment macam Asatizah bagi komen. Tapi biasanya yang tu pula akan di-share oleh orang lain. Tak susah, orang lain share pula. Jadi share pula boleh jadi lubuk mumpat zana pula. Jadi macam ni lah, pada saya lah, kalau kita nampak satu, pada saya tak tahu mungkin orang tak setuju, Asatizah mungkin tak setuju cara saya lah. Pada saya, bila saya nampak satu-satu kemungkaran tu berlaku, yang kita hanya boleh buat doa kat dia. Saya rasa tak payah abang, dia tahu dah benda tu haram, tapi dia nak buat. Betul tak? Dia nak buat, dia tahu dah benda tu haram, bohong dia tak tahu, dia orang Islam. Tak payah duk nasihat macam kita ni reti sangat, duk abang, ni benda ni haram, tak boleh ni, gini. Benda tu bukan selesai masalah, tambah dosa berderet lagi. Orang yang komen semua jenis masalah mental. Netizen sekarang ni semua ada masalah jiwa. Pasal apa? Dia sunyi. Bila dia sunyi, dia hanya boleh meluahkan dengan tulisan dia. Sebenarnya aib ni semua orang ada. Kita Allah simpan elok aib kita. Tak payahlah buka aib orang. Dia dah buka aib dia, kita tambah lagi pergi buka lagi aib dia, bagi besar lagi. Sebab kita ni Asatizah selebriti, memanglah orang boleh sokong kita. Betul lah ustaz tu cakap tu, betul dah. Lah ustazah tu cakap betul. Untuk apa dengar cakap ustazah tu? Ustazah ni bukan biasa-biasa orang ni. Jadi orang hak pengikut-pengikut tadi apa dia? Sokong tak? Sokong. Selesai tak? Tak selesai. Tambah dosa dah. Banyak manusia masuk neraka dengan sebab lisan, dengan sebab mulut. Sebab tu cara yang paling baik adalah diam. Tak akan menyesal orang yang diam. Orang diam tak akan menyesal. Orang yang bercakap dia akan menyesal. Allah silap. Awak aku cakap tu, baru tahu tak betul ya, orang dah silap Nabi kata. Selalu kita akan menyesal lah bila kita dah tercakap kan. Tapi pernah tak orang menyesal bila tak cakap? Tak. Sipik aku tak cakap. Sipik aku diam apa tu. Sipik aku diam. Jadi cara untuk selamatkan diri daripada neraka adalah dengan diam. Tak payah tunjuk hebat sangatlah. Tak payah tengok hebat. Kita tengok orang tu buat maksiat kan, satu hari dia jadi lebih baik pada kita tau. Dalam neraka tu bukan semua orang buat maksiat tau. Ustaz-ustazah pun berlemak. Ustaz-ustazah ulama pun berlemak. Tok imam, tok bilai pun banyak dalam neraka. Jadi kan pada saya kita semua dosa. Bukan maknanya yang duduk di depan ni yang sempurna, tidak. Yang duduk di depan pun sedang belajar. Yang duduk depan sini, yang duduk di depan ni pun sedang memuhasabah diri dia juga. Dia pun melakukan banyak silap sebab dia banyak lagi bercakap daripada yang duduk ni. Berapa perkataan? Saya berapa perkataan dah? Bina yang sana? Okey, hari ni pakai filter pucat kan, tak ada siapa kata segok pada muka. Hari tu pakai filter sampai mata sampai coklat punya duk segok. Hari ni pergi pucat macam orang bosa pasal minum ayam. Dekat ni pun kita. Pakai filter pucat. Masya-Allah. Okey, jadi tutup aib suami walaupun suami kita tak betul, walaupun suami kita ada masalah kekurangan dan sebagainya, tutup aib suami. Kalau dah tak ada dah sebab untuk nak tutup, memang nak pi buka juga sebab dia pukul, dia tak semayang, dia buat maksiat dan sebagainya, boleh buka je. Tapi biasanya mahkamah pun dia akan suruh orang lain keluar lah kalau sampai peringkat yang mengaib. Dia kata tinggal yang mana ada saja. Kalau orang ramai dia suruh keluar juga. Kita ni kalau cerita buruk orang ni lancang je lah. Cuba duduk saja cerita hak kita, cakap mengata kat diri sendiri ya. Aku ni mayang lambat, aku ni sedekah pun payah. Tapi tak ada dia nak kata kat diri dia, dia kata kat orang. Tu, dekut nak mampu. Duit banyak, pencen lagi, pencen dia lagi. Tapi kalau main tabung 5 kupang ada boh. Habis-habis RM1. Dia berempat dengan kawan dia. Ni, kita yang pi Mekah, pi umrah, pi apa ni, sedekah, semayang tahajud tiap-tiap malam. Teruk tak, susah nak dapat tu. Kawan tu goyang kaki lah. Dia dapat semua. Habis semua dapat. Allahu Akbar.
cari pasal. Okey, hari ni yang mana? Yang qadi tu kan? Okay. Fasah memerlukan keputusan qadi. Sebab fasah ni di bawah apa? Di bawah kuasa qadi. Qadi. Qadi lelaki perempuan? Lelaki. InsyaAllah. Fasah di bawah tangan qadi. Qadi ni manusia juga. Jadi qadi ni manusia satu. Satu lagi dia terikat dengan undang-undang. Kalau kita pergi teriak ayat mata darah pun, sampai pingsan, sampai muntah, orang panggil bagi keterangan kan, dia pun cakap sampai muntah, sampai pingsan, takkan dapat fasaq selagi bukti tak, alasan dan bukti tak kukuh. Alasan bukti dia tak kukuh. So memang kena bukti dan alasan. Pertama alasan, dua benda. Pertama alasan, kedua bukti. Benda ni penting lah, alasan. Pasal apa nak fasaq? Suami saya tak sentuh saya dah setahun dah. Kami kahwin pun tak pernah bersama langsung. Jadi sebab apa? Dia kena ada bukti. Dia tak pergi saja, dia kena ada bukti. Bukti perubatan. Bukti apa bukti yang dia tu memang tak disentuh lah. Dan macam-macam lah. Jadi yang nak bagi keputusan qadi, maka qadi dia perlukan kepada bukti. Itu saya kata, kalau ada masalah rumah tangga, jangan simpan seorang. Cerita dekat kakak ataupun cerita dekat mak atau kawan baik ke, yang orang ni boleh simpan banyak poin-poin yang saya sebagai kawan dia, saya dah dengar cerita dia dah 2 tahun dah. Dia ni memang selalu kena pukul dengan laki dia. Dia selalu laki dia balik malam mabuk-mabuk, lepas tu memang tak bagi nafkah langsung. Saya tahulah anak-anak dia pun saya yang tolong bagi makanan apa semua. Jadi kita selalu kan suka takut aib suami itu terbuka kan. Jadi kita simpan. Bila kita simpan, tak ada apa nak bagi. Apa bukti dia? Bukti tak ada. Apa pun tak ada. Hak fasaq nikah kerana kecacatan yang disebutkan di atas. Bukan. Pengantin lelaki atau pengantin perempuan tidak boleh memfasahkan sendiri perkahwinan mereka disebabkan berlakunya kecacatan yang telah disebutkan. Tidak boleh tidak boleh memfasahkan sendiri perkahwinan mereka disebabkan berlakunya kecacatan yang telah disebutkan. Cacat itu kita bincang lah kan. Okey. Mereka mesti membawa perkara itu kepada qadi serta meminta qadi memfasahkan nikah tersebut. Jika kecacatan terbukti wujud, qadi hendaklah memfasahkan perkahwinan tersebut. Kadang-kadang berlaku proses mahkamah ni panggil laki-laki tak umai. Betul tak? Laki tak mau umai, dia tak mau, dia enggan, dia tak mau hadir dalam mahkamah. Kalau dia tak mau hadir dalam mahkamah, dia kata suka hati hang nak buat apa, buat aku tak mau ambil tahu hang ni. Ataupun laki hilang. Dia menghilangkan diri. Jadi isteri tak larat dah nak tunggu. Orang perempuan dia tunggu sampai 10-15 tahun pun dah baru nak minta fasaq bila dia dapat tahu hal tu. Sebab tu kita ni jam tu you know, jam krem. Sebab tu kita bila kita masuk fasa perkahwinan, kita memang kena ada pengetahuan tentang undang-undang keluarga Islam. Dan hari ini kita belajar undang-undang keluarga Islam. Bila orang tanya kat kita, sikit sebanyak kita boleh jawab. Ataupun memang kita jenis sabar tunggu. Dia pada perkahwinan ada 2 je kalau jadi masalah dalam perkahwinan. Pertamanya nak sabar. Dia memang nak sabar. Dia memang keputusan dia memang dia tak mau ambil apa-apa keputusan. Dia kata dia nak bersabar, dia nak berada dalam perkahwinan tu, apa jadi pun tak apa. Dia buat macam tu. Apa jadi pun tak apa, saya akan tunggu juga suami saya demi anak-anak. Baru ni kes yang pasal suami dia bunuh pun pasal anak-anak juga kan. Sebab kakak dia selalu nasihat dia ingat anak-anak. Nasihat tu pun satu masalah besar tu. Sepatutnya sebagai kakak, kalau dia tahu tentang undang-undang keluarga Islam, dia buat apa? Tutup fasaq lah. Bila dia kata adik dia memang duk cerita, laki dia memang suka macam tu, pukul-pukul. Sebab dia tak kerja. Tu memang alasan cukup cantik untuk minta fasaq tu. Laki dia dah ada, ya, kemudian tak kerja, suka pukul-pukul dia, cemburu tak tentu pasal. Jadi bila cerita rumah tangga dekat kakak kata ingatkan anak sama. Kita kena keluar dah daripada sikap dulu tau. Dulu macam tu lah, betul tak? Dulu malu nak jadi janda.
Malu nak jadi janda, malu kalau anak tu bercerai. Fikirlah anak-anak. Last kali bila mak dia kena bunuh, anak dia macam mana? Bapak pula katalah kena gantung. Kesian. Ada yang komen bawah tu, dia kata saya dulu macam ni, tapi alhamdulillah saya bercerai, sekarang bahagia dengan anak-anak. Jangan sekali-kali kita nasihat, ingat anak-anak, kita ni patut nasihat tuntut fasah. Ni dah faham dah ni. Kita dah belajar nak fasah. Tak bagi nafkah, kena pukul pula, kena darah, duit tak ada semua. Elok tuntut fasah. Jadi itulah. Kes pertamanya sebenarnya suami tak mau ambil, tak hadir dalam mahkamah. Suami tak hadir mahkamah tapi ada bukti yang kukuh, insya-Allah fasah senang selesai. Tapi bila dia mai pun dia tak mau mengaku pun jadi panjang dia cerita dia. Pasal dia tak mau mengaku. Tapi kalau ada bukti, ada saksi. Oh cantik. So ya, wanita-wanita ni kena cerdik lah. Kena cerdik, kena dah faham dah apa jadi ni. Pasang strategi, susun strategi. Bila suami macam ni, tak apa. Aku ada cara. Tambah bini pula bekerja. Tak ada masalah. Kalau tak bekerja pun rezeki siapa bagi? Allah yang bagi. Duduk dengan dia pun bukan dia yang bagi. Dia pun sendiri duduk makan duit bini. Baik kita keluar. Tak ada masalah jadi janda. Sebab yang pertamanya rumah tangga sabar. Okey, sabar. Okey, kalau dia nak sabar, dia pilihlah untuk bersabar. Dan dia pilihlah untuk bersabar. Dia kena ikhtiarlah dengan doa ke, sembahyang tahajud ke apa ke, nasihat laki dia ke semua. Kalau laki dia boleh mau dengar nasihat. Yang keduanya, berpisah. Berpisah, memang suami tak akan mau berpisah, maka tuntut fasah. Okey. Pengantin mereka mesti membawa perkara itu kepada qadi serta meminta qadi memfasahkan nikah tersebut. Jika kecacatan terbukti wujud, qadi hendaklah memfasahkan perkahwinan tersebut. Ini cerita cacat, tapi ada dalam sebab-sebab lain lah. Sebab dia ada banyak sebab, bukan cacat saja. Ini tadi ni sebelum ni dia cerita pasal cacat. Jadi yang fasah tadi bukan daripada diri isteri suami tu, mesti daripada pihak qadi yang akan bagi pembubaran pernikahan tersebut ya. Okey, memberikan tempoh kepada suami yang mati bujuk. Ini mati bujuk lah, pasal cerita tak habis lagi yang cacat tu. Suami mati bujuk. Sekarang ni muda-muda dah mati bujuk. Merokok ya. Makanan, merokok, cepat kan? Penyakit, macam-macam dah. Main game boleh mati pucuk? Orang ni main game mati pucuk? Duduk lama terkepit. Okey, bab mati pucuk ni akhir 30-an 40-an pun dah mati pucuk. Perempuan pun sama. Perempuan pun ada dah simptom-simptom mati pucuk awal ya. Okey, jadi dia kata tempoh lah. Jika terbukti suami mati pucuk, qadi hendaklah memberikan tempoh kepadanya selama setahun berdasarkan kalender hijrah. Ini dilakukan dengan andaian kecacatan itu akan hilang dengan berubahnya musim. Takutlah nanti ada musim panas, musim sejuk ke, ada keterikatan dengan keadaan suami kan. Selalunya waktu mana yang tak berapa aktif? Tersimpan sejuk kot noh. Musim sejuk kau makin aktif kau masih sejuk. Jadi dia bagi setahun. Dia bagi setahun juga untuk tempoh, bukan dandan. Jika andaian itu tetap, stres pun boleh jadi. Gula, kacang soya pun boleh mati pucuk. Mungkin dah makanan boleh jadi juga. Gula memanglah. Jika andaian itu tepat, itulah yang lebih baik. Jika sebaliknya, perkahwinan itu hendaklah difasahkan. Perkahwinan itu hendaklah difasahkan. Dah tak boleh juga setahun. Laki tu, suami memang tak akan sembuh daripada mati pucuk. Tapi kalau isteri pun mati pucuk sama-sama, okeylah. Dua-dua mati pucuk, dua elok sudah lah. Goreng cucuk kat aku makan. Tak ayat kopi aku minum. Lepas tu pergi masjid, balik masjid, pergi jalan, macam tu lah. Tak apalah mereka sama-sama mati pucuk. Tapi kalau seorang lagi tak mati pucuk, dia tak mau. Okey.
Dalilnya ialah kata-kata Umar bin Al-Khattab, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengenai suami yang mati pucuk. Dia diberi tempoh selama setahun jika ingin bersetubuh, jika dia mampu, yakni bersebulan, perkahwinan itu dikekalkan. Jika tidak dalam masa setahun itu jika tidak, mereka hendaklah dipisahkan dan suami dan isteri berhak mendapat mas kahwin serta mempunyai iddah. Ini orang kahwin-kahwin dah mati pucuk dah ni. Bukan kata umur 50 60 orang mati pucuk, anak sampai 6 dah, cucu 12 dah. Jangan dok minta mas kahwin pula. Nikah menikah mati pucuk, tak sentuh tak apa. Jadi fasah lah. Tapi kalau macam kek lama tu dah nama pun encik tu. Mana boleh mudah. Okey. Lepas tu dia kata jika tidak, mereka hendaklah dipisahkan, dan isteri berhak mendapat mas kahwin serta mempunyai iddah. Okey, bukan berhak dipisahkan lah. Bagaimana mensabitkan suami mati pucuk? Macam mana nak tuduh suami mati pucuk? Semua kecacatan yang disebutkan di atas disabitkan dengan pengakuan atau laporan doktor. Laporan doktor. Doktor yang boleh mengesahkan lah. Doktor, suami kata tak saya mana mati pucuk pun, okey je. Dia bohong ni doktor, ni Kadi. Ni isteri saya ni bercakap bohong ni. Bagi laporan. Kalau tak payah cakap bohong ke apa, buat main bukti perubatan. Kecuali mati pucuk, kecuali mati pucuk ia hanya disabitkan dengan pengakuan suami di hadapan qadi. Kecuali mati pucuk, yang lain semua kena mengaku di hadapan qadi. Yang lain. Kalau mati pucuk tak payah mengaku. Dia tunjuk bukti. Ataupun isteri bersumpah ketika suami enggan bersumpah, apabila qadi memintanya bersumpah, buktikan bahawa dia bukan seorang yang mati pucuk. Okey, kedua, kesan daripada fasah nikah yang disebabkan oleh kecacatan berlaku. Jika berlaku fasah nikah atas permintaan suami atau isteri disebabkan kecacatan di atas, maka fasah itu berlaku sebelum persetubuhan atau selepas persetubuhan, atau kecacatan itu berlaku sebelum persetubuhan atau selepasnya. Nanti kita tengok nombor 1. Jika fasah berlaku sebelum bersetubuh, kahwin-kahwin, akad-akad nikah, nak tuntut fasah, maka mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran mut'ah untuk isteri. So tak ada hadiah untuk isteri lah, dan tidak dikenakan mas kahwin sebab tidak ada persetubuhan berlaku selepas akad nikah. Kahwin-kahwin dia tak berkenan kat bini sebab ataupun dia dapat tahulah punca-punca tadi itulah. Isteri daging tertutup kan, daging tumbuh tertutup dekat kemaluan, suami pula kemaluan terpotong ke, dapat tahu cerita. Lepas tu suami mati pucuk, lagi apa ni, kena isteri buka baju nampak apa nama tu, penyakit apa, sopak. Depan tak nampak, pakai tudung nampak muka elok je. Sampai pula buka baju, malam tu buka baju nampak sopak. Suami pula jadi macam tak mau. Allah, banyaknya dia kata, saya tak maulah, saya nak isteri yang sempurna. Awak jadi macam ni, awak tak abang kata sopak kan. Awak Nek, Nek ni nak kena dah. Tak boleh hidup kali dah. Nek main duduk tahun ni Nek. Isteri sopak atau laki sopak sama juga. Isteri bersih, kerja eksekutif, kerja hebat lah. Tata kahwin-kahwin dengan laki tu kerja biasa-biasa je, dia ingat okey lah, nampak muka lawa. Buka-buka tu dia sopak penuh badan. Lepas tu dia tak mau lah. Dia kata saya tak boleh lah, saya memang jenis bersih. Dia tak mau sebab ada alasan. Sebab boleh cacat tak cerita, atau kusta, dia tak tahu kata kusta, rupanya baru tahu kata kusta. Sempat tak bersetubuh? Tak sempat. Mas kahwin ambil balik ya. Bagi balik. Ini kerana jika kecacatan itu berlaku pada suami, isteri yang meminta fasah. Oleh sebab itu,
dia tidak mendapat apa-apa lah. Jadi kalau berlaku pada suami, dia yang minta fasah, dia tak boleh dapat apa-apa. Dia kata syarat, jika fasah berlaku sebelum subuhan mas kahwin tidak dikenakan dan tidak ada bayaran muta'ah. Ini kerana jika kecacatan itu berlaku pada suami, isteri yang minta, isteri minta lah, suami ada cacat, isteri minta. Oleh sebab itu dia tidak mendapat apa-apa. Jika kecacatan itu berlaku pada isteri, isteri juga tidak mendapat apa-apa. Kerana perceraian itu adalah disebabkan oleh kecacatan yang ada padanya dan seolah-olah dia yang melakukan fasah, maka dia tak dapat apa-apa lah. Nombor 2, jika fasah berlaku selepas persetubuhan, maka kecacatan pula berlaku sebaik saja akad. Ni tadi tak berlaku lagi. Tak berlaku akad. Yang ni pula selepas bersetubuh, kecacatan itu berlaku selesai akad, atau berlaku di antara akad dengan persetubuhan, suami tidak sedar, isteri wajib membayar mahar mithil. Mahar mithil ni mahar yang samalah dalam kampung dia, kawasan dia, negeri dia. Contoh mahar mithil ni Kedah biasa berapa mas kahwin? Tak ada exact figure. Okey, adik-beradik dia biasanya memang 100 ke, ataupun taklah harga yang kak dia, adik dia pernah bagi, maka dia kena bayar balik. Nombor 3, jika fasah atau kecacatan berlaku selepas persetubuhan. Jika fasah kecacatan berlaku selepas persetubuhan, dah bersetubuh dah, isteri wajib mendapat semua mas kahwin yang telah disebut ketika akad nikah. Dia dapat balik. Ini kerana mas kahwin mesti dibayar dengan berlakunya persetubuhan sebelum wujudnya sebab-sebab fasah. Tapi dah berlaku persetubuhan, baru tahu sebab-sebab fasah. Berlakunya kecacatan selepas persetubuhan tidak merubah hakikat tersebut. Jadi tak apalah, bab mas kahwin ni, bab apa semua ni kita boleh rujuk lah. Kalau macam keliru sikit, nak bagi ke tak bagi ke, nak tutup balik ke, ada berlaku fasah, nanti akan dinasihatkan oleh ni lah, oleh mahkamah, sama ada ambil balik dan sebagainya. Suami tidak boleh menuntut balik mas kahwin daripada orang yang menipunya. Suami tidak boleh menuntut balik mas kahwin daripada wali atau isteri yang menipunya. Mungkin masa kahwin tabak pun, kata cacat tang mana, sakit tang mana, apa kurang, dah kahwin baru tahu. Ini kerana dia telah mendapat manfaat daripada faraj isterinya, mana dah bersetubuh dah, yang dinakahi ketika akad, maka dia tak boleh mai balik akad nikah, ni mas kahwin. Padahal dia dah bersedap-sedapan dah. Jadi baru dia tahu. Paling tidak menceritakan kecacatan pada isteri kepada suaminya dengan syarat kecacatan itu berlaku sebelum persetubuhan. Dah berlaku persetubuhan, maka tak boleh dah lah. Apa yang tak faham pasal fasah ni? Talak ni dia ada dua jenis talak lah. Talak raja'i, talak bain. Talak raja'i, talak bain. Talak raja'i ni adalah talak yang suami yang ceraikan isterinya, dan masih boleh merujuk. Cerai talak satu boleh rujuk tak? Jadi cerai talak satu tu dalam tempoh iddah tu dipanggil talak raja'i lah. Talak raja'i. Dia cerai, aku ceraikan kau dengan talak satu. Dia cerai dengan jelas, dia memang sebut. Dia sebut kata dia nak dia cerai. Atau talakkan kau dengan talak satu. Kalau sekali adalah soalan, kalau dia kata pergi balik rumah mahang, aku tak mau tengok orang mahang. Jadi adakah tu talak ataupun cerai tak? Sebab dia tak jelas. Sebab dia kata pergi balik rumah mak hang. Aku tak mau tengok dah rumah hang. Aku tak mau tengok dah muka hang. Jadi isteri ni macam susah hati. Dia cerai aku kau. Sebab dia cakap macam tu kan, jatuh tak talak. Dia kena sebut betul-betul ya, aku ceraikan engkau dengan talak satu. Kalau dia kata aku ceraikan kau, tak sebut talak pun jatuh. Sebab dia sebut cerai. Sebab tu benda yang tak boleh main-main tu, cerai dengan nikah tu. Tapi kalau dia kata pergi balik, hang jauh pada aku tak mau tengok hang dah. Ni aku hantar rumah mak hang, jangan balik mai dah tau. Tapi dia tak kata cerai. Aku hantar rumah mak hang jangan duk balik macam aku dah. Kadang-kadang ada jenis tu juga. Jadi dia tak jelas. Tapi kalau dia kata cerai, selagi dalam tempoh iddah boleh
rujuk. Kalau habis tempoh iddah, kena nikah semula dengan mas kahwin yang baru. Talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, talak 3 je. Talak 3 tu dipanggil talak bain. Bain. Okey, talak ada 2, talak raj'i dengan talak bain. Bain ada 2, bain sughra, bain kubra. Apa dia kak? Dekat rumah kak. Oh. Okey, dia sebut macam ni. Aku jatuhkan, aku cerai kau dengan talak 3. Dia kata ceraikan talak 3. Tapi mahkamah ke yang kata? Siapa yang kata tu? Ada siapa yang jatuh dia? Yalah, lepas tu siapa yang tu imam, bukan mahkamah. Janganlah benda tu kena rujuk ke mahkamah. Dia macam ni. Dia memang kan ada mahkamah mahkamah boleh letak. Kalau dia kata aku cerai kau dengan talak 3, mungkin ataupun dia kata aku ceraikan kau, aku ceraikan kau 3 kali kan. Tapi kalau dia kata sekali aku cerai kau dengan talak 3, kadang-kadang mahkamah letak sekali. Tapi benda ni kita tak boleh letak. Dia kena bagi pihak mahkamah untuk bagi keputusan berapa talak yang, sebab dia dah jadi satu kesalahan apabila dia cerai di luar mahkamah. Di luar mahkamah. Jadi jatuh juga. Kena keluar lah. Dah bercerai kena keluar. Kena keluar. Kita mazhab Syafi'i kena keluar. Tapi isteri jangan tinggalkan rumah tu. Isteri jangan tinggalkan rumah tu. Suami dia kena keluar. Sebab dah bercerai memang kena keluar. Mana boleh duduk sekali. Sebab kita mazhab Syafi'i. Okey. Tapi itulah okey. Bab cerita tadi. Jadi bab berapa talak yang jatuh tu, 1 ke 3 ke, bagilah mahkamah yang tentukan. Kalau kita buat pandai sendiri, ustaz pun tak boleh letak. Ustaz tak boleh letak. Kalau tanya macam tu memang nak ambil hal 1 je lah. Tak boleh. Dia kena mahkamah yang letak berapa. Okey, dia jatuh berapa ni? Talak dia ni jatuh berapa? Memang dia kena denda pun pasal dia dah cerai di luar mahkamah. Tak boleh cerai dalam mahkamah, dia kena cerai dalam mahkamah kan. Okey, kalau talak bain ni tak boleh duduk. Kalau dah bercerai tak boleh duduk satu rumah. Kalau mazhab Syafi'i tak boleh duduk satu rumah. Hanafi boleh lah. Hanafi boleh. Syafi'i tak boleh. Kita di Malaysia ni Syafi'i duduk macam tu jadi fitnah lah. Bukan dah bercerai dah kata. Orang kata bukan dah bercerai kata. Suami kena keluar lah sebab dia dah cerai. Tapi dalam tempoh iddah tu, kalau dia nak balik, dia rujuk je lah. Kalau dia nak rujuk di luar mahkamah boleh, tapi dia kena pergi daftar balik lah ke macam mana ke. Sebab dia tak boleh lah rujuk, lepas tu saya takut jadi lagi cerai. Tu yang jadi masalah tu sekarang. Tak boleh. Kalau dah dalam iddah pun tak boleh. Dan nama cerai memang tak boleh. Talak bain ni ada 2. Talak bain sughra, talak bain kubra. Qalqalah. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Kita sembang tu ya. Okey, suami tidak boleh menuntut balik. Okey, sekarang tengok talak. Mari kita tengok talak pula. Kita sembang bab talak, nanti kita tengok macam mana ya. Tak boleh. Kalau dah bercerai memang kita mazhab Syafi'i tak boleh. Kita tak boleh, kita kena keluar sebab nama dah bercerai. Tapi dia nak rujuk, dia mainlah rujuk, tak apa lah. Kalau dia nak balik, rujuk pun senang ya. Saya sebut ya, aku rujuk hang balik nah. Macam tu je. Isteri pun setuju. Kalau isteri tak setuju, saya kena pergi mahkamah lah. Saya dah tak boleh dah duduk dengan dia. Sebab dia macam tu juga perangai dia. Tak nampak pun nak berubah kan. Talak atau talak, tolak. Tu bahasa Melayu, bahasa Arabnya tolak. Itu yang kita duk jadi, bila kita tukar jadi bahasa Melayu, kita duk bisa talak. Ko tu tolak kok. Aku tolak kok.
Dengan tolak kok satu. Apa nama, bila baca Quran itu yang jadi khaufun, jadi qaumun. Tak boleh nak kata qaumun sebab sebab kita kata kaum, kaum, kaum. Kalau kita mengaji dia qaum, qaum. Itu yang jadi susah nak sebut sebab kita dah biasa dengan bahasa Melayu. Bukan talak, tolak kok. Saya nak kata tolak ke talak dia. Pelik lah pula kata talak lah. Talak daripada segi syak bahasa adalah melepas atau terlepas. Daripada segi syarak ialah merungkai ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Merungkai perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Lafaz talak atau cerai. Kalau dia kata aku nak berpisah, tak jadi lagi. Aku nak berpisah, belum lagi. Mungkin berpisah tu dia tak padu dengan lelaki diri isteri dia tak jelas. Aku nak berpisah lah. Tak boleh. Dia kena sebut kat cerai atau talak. Dalil talak disyariatkan. Jadi berkahwin ni, jangan risau. Kalau nak kena bercerai, tak apa. Jangan risau. Jangan kita kena membahagiakan diri kita. Kalau kita duduk juga dalam rumah tangga yang hari-hari makan air mata, hari-hari sedih, hari-hari sakit kena pukul, hari-hari derita, patutnya gaji tu kita boleh apa enjoy, tapi gaji habis bagi kat lelaki, kena lelaki pula tek dadah ke. Ada gaji boleh kat dia, dapat duit semua dia balun. Jadi kita apa pun tak boleh beli. Jadi takkan nak duduk juga. Kan tak duduk juga. Cerailah, tak ada masalah jadi janda. Nak susah. Masalahnya kita ni nak jaga jaga masyarakat, jaga perasaan orang. Tak maulah malu orang panggil janda pula. Happy ya. Janda happy ya. Apa masalahnya? Kau kacau hang. Kau nak jadi aku madu hang. Kata kat dia kan, makcik susah hati pasal apa makcik nak saya jadi madu makcik ke? Saya morat laki makcik lagi. Masalah ni makcik duduk diam, duduk cakap apa? Saya segok lagi makcik tua dah. Satgi saya pi kat laki makcik saya. Makcik tu sengak terus, pi ngayak tu ya. Makcik, saya ingat makcik duduk diam lagi baik kot. Makcik jangan cakap pasal. Ustazah nak tanya. Adik saya dah naik mahkamah tapi suami tak mau cerai sedangkan gaduh selalu. Okey, macam ni misalnya. Dia tu yang bila dia tak mau cerai, okey gaduh. Apa sebab? Tu alasan kena tu. Apa sebab gaduh? Tak boleh duduk sekali. Apa sebab gaduh? Mesti ada sebab gaduh tu, mesti ada sebab duduk tak duduk gelai pasal apa? Kalau tak bagi nafkah, ambil bukti. Kalau pukul ada bukti. Kalau boleh ada saksi. Pi minta fasakh. Dia memanglah tak mau cerai. Tambah-tambah kes bini ada kerja yang tetap. Memang dia tak akan lepasnya. Kerja kerajaan ke kerja apa ke, memang dia tak akan lepasnya. Habis dah kan masa kan? Tadi main lambat sikit nak bagi lebih 5 minit nah. Okey. Talak. Dalil talak disyariatkan. Mana yang kata boleh talak tu? Dalil talak disyariatkan adalah berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma'. Tu dia kuat, boleh talak, tak ada masalah. Tapi kalau boleh tu Allah tak bagilah. Cuma kalau dah tak ada tak boleh dah. Memang cerai je lah. Dalil daripada Quran. Al-Qala. Dia mana kata at-talaqa. Dia tak baca apa at-talaqa marratan. Dia tak kata apa dia. Dia baca macam mana? At-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Suami dia halau dia dari rumah sedangkan rumah tu rumah dia. Boleh bertindak. Boleh. Dah suami dah halau, nak minta cerai tak bagi, rumah dia.
benda macam ni boleh bincang dengan, boleh panggil kaunseling dulu. Pejabat agama akan panggil kaunseling. Kaunseling pejabat agama ni, dia bukan boleh jadi bukti kat mahkamah. Tak ada lah orang pejabat agama tu nak pergi naik mahkamah nak tolong kita, tak ada. Dia kaunseling, laki dia mengaku, yang memang pun saya lah yang memang saya tak bagi nafkah kat dia. Tapi apa yang dia mengaku dekat kaunseling, pergi mahkamah dia tak mengaku pula dah. Dia kata, saya, siapa kata saya tak bagi nafkah? Kaunseling tu pejabat agama. Kaunseling tu pejabat agama, pegawai pejabat agama, kaunseling dengan harapan dapat bantu rumah tangga mereka elok balik. Bukan ada apa pun. Tapi bila kaunseling tak berjaya juga, memang masuk mahkamah lah. Apa yang suami cakap dalam kaunseling tu takkan sama punya dalam di mahkamah, dia cakap lain. Orang dalam pejabat agama yang dengar ambil kenyataan tu, dia takkan pergi mahkamah untuk bagi keterangan kat kita. Kita kena ada bukti kita sendiri. Boleh jadi bukuan lah, no? Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Talak 1 boleh, ada lagi. Ustazah, suami kata boleh cerai tapi syarat rumah sewa dia duduk dan semua anak dengan dia. Boleh ke Ustazah? Mana boleh kata orang buat kata sendiri. Pejabat agama nanti dia nasihat nak buat apa? Dia nasihat lah untuk buat apa semua. Memanglah dia tak mau cerai. Tu kes enggan lah tu. Kes suami enggan cerai. Ada tak tadi kita sebut? Ada. Kes suami enggan cerai, tuntut fasah. Pi mahkamah. Pi pejabat agama nanti dia akan bagilah nasihat-nasihat apa semua. Lepas tu nak buat macam mana? Saya nak buat tuntutan fasah ni sebab suami gini. Tapi pertama alasan, kedua bukti. Dia nak minta 8,000 pula. Tak apa, jangan risau. InsyaAllah minta tolong Allah akan tolong selesaikan. Memang kita akan jumpa kes menteri. Saya percaya Allah tak akan bagi ujian tu kepada seseorang tu jika dia tak mampu. Dan Allah bagi itu semua ada sebab-sebab tertentu. Dan semua adalah kebaikan untuk diri kita. Pertama, selain pada sabar, Allah nak ajak orang bukan senang tau. Kalau dia tak bagi ujian kat kita, kita tak boleh sabar. Sabar boleh sebut di mulut, tapi sabar ni tak kena tak tahu. Tapi jangan sabar bukan duduk saja. Sebab bukan duduk diam, tak apalah, bila saya sabar je. Jangan, tu bodoh. Tu namanya bodoh. Jangan tu bodoh sangat. Jangan, macam tu bukan sabar. Sabar perlu tindak, tapi bukan dengan emosi. Thailand payah sikit nak pasak ni. Kata dia cerita Thailand tu pejabat agama noh. Tambah pula dia tak daftar kat sini. Saya kata cerita dia, cerita nak pergi cari balik orang menikah dia tu. Kena pula Tok Adi tu mati dah. Maafkan. Saya kata kalau ada orang ajak menikah tapi tak mau menikah di sini, nak menikah di Thailand, tak payah kahwin. Jangan kahwin, jangan jadi bodoh. Jangan jadi bodoh. Okey? Dia tak mau menikah di sini. Dia kata, jomlah yang kita menikah ya. Nikah anja kita menikah. Mana anja? Mak ayang lah. You nikah dekat ni lah, dekat Thailand. Bila dia ajak pergi kat Thailand tu pun dah nampak dia memang nak lari daripada tanggungjawab. Lepas dia menikah balik mana dia tak mau daftar. Tak payahlah, memang masalah dia pada perempuan tu akan masalah selama-lamanya. Ustazah, kalau makan hamun hari-hari boleh ke tuntut cerai? Tuntut fasaq lah. Ustazah, kawan saya bercerai pagi, petang dia rujuk balik dia rumah, boleh? Macam mana? Tak apa, dia dalam iddah. Dia nak rujuk balik dalam iddah. Okey, cukup. Besok apa dia Kak Mida? Tafsir besok ya. Esok tafsir ya, pukul 5.30 petang juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih semua yang join kita punya kelas Fardu Ain pada petang ni. Jangan lupa besok ada lagi 5.30 petang ya. Okey, Ustazah tak sempat dah bapa-bapa dah, lewat dah. Okey, alhamdulillah, jumpa lagi. Terima kasih semua. Damai.